Asmadi Star Master to present to us the balanced life and life scenario. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera kepada semua leader-leader dalam Atomy. Apa khabar semua? Okey. Thank you. Jadi pastinya ya, kehadiran saya pada petang ini adalah untuk berkongsi tentang satu rahsia bagaimana untuk kita berjaya dalam hidup ini. Okey, bila kita bercakap tentang berjaya, kita bukan hanya mahu berjaya. Kita lihat di luar sana ramai orang ada kereta besar, tetapi mereka tidak bahagia. Ada orang yang mempunyai duit yang banyak, tapi jiwa mereka tidak tenang. Jadi apa yang perlu sebenarnya dalam hidup kita? Kita bukan sahaja nak menjadi seorang yang berjaya ataupun kaya, tetapi kita juga mahu bahagia. Jadi untuk mencapai kebahagiaan ini, kejayaan dan kekayaan ini, kita perlukan satu kehidupan yang balance, seimbang. Baik, ramai bertanya kepada saya, kenapa apabila saya mula bertemu dengan Atomy, tiba-tiba saja ya, saya begitu passionate. Saya berikan pemikiran saya berikan jiwa saya berikan fokus tenaga saya kepada bisnes ini. Adakah kerana saya tidak cukup? Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah pun 30 tahun dalam perniagaan. Saya sudah ada bangunan yang di atas bangunan itu tertulis Wisma Dr. Tengku Asmadi. Saya sudah ada beberapa buah rumah dan nilai rumah pun juta. Jadi, kalau kita cakap tentang kekayaan, tentang duit, saya pernah mendapat segala-galanya sebelum saya bersama dengan Atomy. Tetapi kenapa Atomy? Baik, mari kita lihat kenapa Atomy. Selama 30 tahun, betul saya kaya, saya ada duit, saya ada harta, tetapi saya adalah umpama orang yang membawa air masuk ke rumah menggunakan baldi, besin, menggunakan bekas. Maknanya, selama 30 tahun saya kena bekerja keras. Saya bekerja siang dan malam, pagi dan petang. Dan saya boleh dikatakan pernah sampai rumah letak beg, kemudian terus pergi outstation lagi. Balik, letak beg, tak jumpa anak. Jadi oleh sebab itu, saya memiliki segala-galanya kerana saya bekerja keras. Makin kuat saya bekerja, bermakna baldi ataupun bekas air yang saya bawa untuk angkut air balik ke rumah lebih besar. Lagi kuat saya bekerja, lagi rajin saya bekerja, lagi besar baldi itu. Bermakna saya boleh bawa balik banyak air ke dalam rumah kerana baldi itu makin lama makin besar. Tetapi, apa akan berlaku apabila saya sakit? Apa akan berlaku apabila misalnya berlaku sesuatu kemalangan yang saya tidak boleh bekerja selama 3 bulan? Apa akan berlaku apabila saya di hari tuanya nanti? Apabila saya tidak mampu lagi membuat perniagaan bekerja keras seperti mana pada usia saya muda. Maka apabila saya bertemu dengan Atomy, barulah saya sedar bahawa dalam hidup kita ini ada satu cara yang kita tidak perlu bawa air ke dalam rumah menggunakan baldi. Tetapi apa yang perlu kita lakukan ialah daripada hari pertama, kita bina batang paip dari tasik terus masuk ke rumah. Dan apabila batang paip itu siap, maka air akan mengalir setiap hari. Itulah dia passive income dalam Atomy. Jadi, kenapa saya bersama Atomy? Sebab dulu saya tidak ada masa untuk diri saya.
Saya tidak ada masa untuk bersama dengan anak-anak saya. Saya tidak ada masa untuk agama saya. Saya tidak ada masa untuk bersama dengan mereka di luar sana. Kerana saya terlalu sibuk bekerja. Dan apa yang saya temui di Atomy ini, sejak buat Atomy, baru 2 tahun, saya join 2020, ini 2022, baru saja 2 tahun, apa yang saya lakukan dapat dalam Atomy, bukan saja saya dapat pendapatan, bukan saja dapat kekayaan, tetapi saya dapat kebahagiaan. Jadi itu sebabnya. Jadi mari kita lihat tentang hidup kita. Mari kita sama-sama lihat tentang hidup kita. Tuhan ciptakan kita ini, kita adalah seorang manusia. Kita diberikan oleh Tuhan akal. Kita ada akal untuk kita berfikir. Dan kita juga ada body, jasad kita, body. Ataupun dalam bahasa Melayunya jasad. Dan kita juga ada jiwa. Ada roh. Rohani. Dan dalam masa yang sama, kita juga ada apa yang disebut sebagai persekitaran. Ataupun sosial kita. Jika kita nak menjadi seorang yang berjaya, kita kena pastikan semua bahagian manusia ini diisi dan dipenuhi. Kita kena pastikan semuanya diisi dan dipenuhi. Sekiranya kita bekerja keras, ada rumah, ada kereta, ada duit tunai, ada simpanan, ada harta, tetapi kita tidak pernah berfikir untuk meningkatkan ilmu, pelajaran, pendidikan kita, maka kita adalah menjadi orang yang tidak ada ilmu, orang bodoh yang berduit. Jadi oleh sebab itu akhirnya kita tidak boleh menjadi orang yang disanjungi. Sebab orang tahu kita tidak ada ilmu. Begitu juga kalau jiwa kita kosong. Jiwa kosong. Contoh misalnya, kita bekerja keras pagi, petang, siang, malam, kita tak ada masa dengan pasangan kita. Kita tak ada masa nak tengok ibu bapa kita yang dah tua. Kita tak ada masa untuk anak-anak kita. Sedar-sedar anak kita dah pun membesar. Dan akhirnya kita kaya, tetapi kita cuba beli kasih sayang dengan memberi kebendaan. Anak nak kereta bagi, anak nak harta bagi, nak itu bagi. Tetapi kenapa anak tidak sayang kita? Sebab kita tidak pernah memberikan kasih sayang sejak mereka kecil lagi. Kita kurang masa dengan dia. Jadi sebab itu, bagusnya dalam Atomy, seperti mana yang Dr. Pak Hang Gil telah aturkan dalam life scenario dia, dia telah bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama dia kata untuk berjaya kena ada apa yang dikatakan sebagai to learn. Learn. L-E-A-R-N. Untuk belajar. Kena belajar. Dan untuk body kita, kita kena ada to live well. Kita nakkan rumah yang besar, rumah yang selesa, kereta yang mewah. Kita nakkan dari segi kesihatan kita dan sebagainya terjaga dan sebagainya. Jiwa, kita nakkan diri kita bukan saja menyayangi orang, tetapi kita juga mahu disayangi, dihargai. Jadi oleh sebab itu kita kena tahu, kena isi bahagian jiwa kita. Dan kita kena nak orang lihat kita sebagai orang yang berjaya, dalam masa yang sama orang yang baik. Bukannya orang yang mengambil kesempatan atas orang, bukannya seorang yang sombong, bukannya seorang yang ego, tapi orang yang baik. Dan begitu juga dengan persekitaran kita, kita kena banyak memberi, to give. Jadi ada 4 elemen penting dalam hidup kita yang perlu diisi dan dipenuhi sekiranya kita nak menjadi orang yang berjaya. Baik. Dalam Atomy kita lihat, Atomy ni apa dia? Atomy hanyalah satu platform dan satu alat yang boleh kita gunakan untuk capai matlamat-matlamat impian-impian hidup kita. Sebab dengan Atomy ini, dia menyediakan satu platform untuk kita dapat jana pendapatan. Ataupun kita dengan kata lain dapat buat duit. Ya, saya tahu
duit bukan segala-galanya. Tetapi semua perkara dalam hidup ini untuk kita belajar, untuk live well, untuk sayang menyayangi, untuk kehidupan seimbang, untuk membeli, kita perlukan duit. Jadi jangan kata bahawa duit tidak diperlukan ataupun cukuplah sekadar apa yang ada. Kadang-kadang kita dapat 10,000 sebulan, kita bandingkan dengan jiran kita. Kita lihat kawan kita. Oh, kawan kita dapat 5,000 sebulan. Aku dapat 10,000 sebulan. Maka kita kata apa? Okeylah. Kita dapat jadi sales master dengan pendapatan RM8,000 sebulan. Kemudian kita tengok apa ni mereka yang ada dengan dalam rangkaian kita ramai ataupun daripada rangkaian orang lain. Oh, mereka baru setakat dapat 5 kali pairing sebulan. Dia baru dapat 2-3 ribu, aku 8,000. Okeylah. Memang kalau kita lihat, kita banding dengan mereka yang kurang, kita banding dengan mereka yang lemah, memang kita okey. Tetapi kenapa asal banding nak banding dengan orang yang lemah? Kenapa tidak kita lihat orang yang mencapai pendapatan lebih? Kenapa kita tak lihat bagaimana seorang Sheryl Rosemaster, auto Sheryl Rosemaster boleh mendapat sampai 30-40 ribu sebulan? Kenapa kita tak tengok bagaimana Royal Master boleh mencapai pendapatan 100 ribu sebulan? Bagaimana seorang Imperial Master boleh mencapai 400 ribu sebulan? Tidakkah kita ada keinginan untuk capai pencapaian yang sama? Sedangkan kita berada dalam syarikat yang sama, kita ada produk yang sama, kita ada sistem yang sama, kita ada budaya kerja yang sama, tetapi kenapa orang lain lebih berjaya dan kenapa tidak kita? Apa yang membezakan antara seorang yang menjadi Imperial Master dengan kita? Apa yang membezakan? Misalnya kalau kita lihat orang boleh mencapai Royal Master dan kemudian Crown Master mendapat income 100 ribu sebulan. Apa bezanya mereka dengan kita? Sedangkan segala-gala peluangnya sama. Apa beza dia? Beza dia ialah mereka telah nampak kejayaan sebelum kejayaan itu menjadi kenyataan. Jadi oleh sebab itu, kita kena lihat diri kita. Kalau ini adalah diri kita sekarang, now. Dan kita nak lihat siapa kita akan datang. Ini diri kita yang akan datang, future. Ini diri kita sekarang dan ini diri kita yang akan datang. Baik, hari ini saya nak kongsikan apa yang membezakan antara seseorang itu dengan orang lain. Kenapa waktu saya join Atomy pada bulan April 2020, kenapa dalam masa yang singkat saya boleh mencapai Star Master? Dan saya lakukan segala-galanya, tindakan yang ada dalam kuasa saya. Tetapi sayangnya kita semua tahu bahawa ada isu yang melanda, yang melambatkan pergerakan saya. Jika tidak diganggu, saya sangat yakin hari ini pun saya dah jadi Royal Master. Mari saya kongsikan satu perkara yang menarik. Di tangan saya ada sehelai kertas. Kertas kosong saja. Baik. Nasib kertas ini bergantung kepada saya. Dan saya boleh lakukan apa sahaja terhadap kertas ini. Kalau saya katakan kertas ini koyak, dia akan koyak. Kalau tergumpal, dia akan tergumpal. Kalau tercampak, dia akan tercampak. Saya boleh buat apa-apa sahaja dan kertas ini akan ikut sahaja kehendak saya. Dan Tuhan takkan halang apa saya nak buat. Saya nak koyak ke, saya nak gumpal ke, saya nak campak ke, Tuhan tidak akan menghalang. Adakah bermakna Tuhan tidak berkuasa? Semua kita percaya bahawa Tuhan sangat berkuasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak menghalang apa yang saya nak lakukan? Sebab kita diberikan akal. Kita diberikan akal. Maka dengan akal kita boleh berfikir, dengan akal kita boleh buat apa yang dikatakan sebagai pilihan. Choice.
Kita boleh buat keputusan, kita boleh buat pilihan. Dan apabila kita dah fikir dan kita dah mula buat pilihan, seterusnya kita kena faham bahawa ada satu kuasa, iaitu kuasa tindakan. Maka apabila kita menggunakan kuasa tindakan yang ada pada kita ini, maka kuasa tindakan itulah yang akan memberikan apa yang dikatakan sebagai hasil. Dan sekiranya hasil itu sama dengan apa yang kita ada dalam fikiran, apa yang kita fikir dengan apa yang kita dapat, sekiranya ia sama, maka ia akan memperkukuhkan kita punya belief, kepercayaan. Baik, bermakna sekiranya begitu, bermakna apabila saya tahu Tuhan takkan halang apa saya nak buat dengan kertas ini, bermakna apa? Saya boleh buat apa sahaja. Bermakna saya boleh ramal masa depan. I can predict the future. Contoh saya ramal masa depan. Tengok. Saya kata kertas ini sebentar lagi koyak. Baik, dah koyak belum? Dah koyak dah? Baik, bermakna apa yang saya kata kertas ini koyak itu masa depan ke atau masa lepas? Masa depan, setuju? Masa depan, Okey, baik. Dan tepat ramalan saya. Betul tak? Dan boleh tak saya ramal lagi? Boleh. Baik, kalau saya kata kertas ini koyak lagi, itu juga masa depan. Lagi sekali tepat ramalan saya, 2 kali betul. Baik, mungkin tuan-tuan kata, sesiapa pun boleh kata betul. Okey, let me ask. Okey, our friends yang dalam baju kuning, beritahu saya, sebentar lagi, koyak ke tak koyak? Koyak ke tak koyak? Tak koyak. Salah, koyak. Kenapa dia tak boleh predict future? Kenapa saya boleh predict future? Sebab apa yang saya predict itu dalam kuasa tindakan saya dan bukan dalam kuasa tindakan dia. Jadi, dalam hukum kejayaan, kita kena faham apa sahaja yang kita nak dalam hidup kita, kita boleh dapat selagi ia dalam kuasa tindakan kita. Baik, kalau anda kata anda nak menjadi imperial master, siapakah yang kena keluar buat kerja? Kita. Siapa yang nak kena jumpa orang? Kita. Siapa nak pergi hadir meeting? Kita. Siapa nak kena buat sale dan sebagainya? Kita. Siapa nak kena buat sharing? Kita. Tetapi kalau kuasa tindakan yang kita ada, kita tak buat apa-apa, maka you get nothing. Sebab itu, bila saya kata saya nak menjadi Star Master dalam masa kurang daripada 1 tahun, saya tahu saya yang kena buat. Maka itu saya buat segala-galanya dan kuasa tindakan saya. Tetapi ada perkara di luar kuasa tindakan yang kita tak boleh buat apa-apa. Yang itu kita kena follow, kita kena ikuti. Tetapi kita takkan jatuh. Walaupun begitu besar, apa juga isu, apa juga cabaran, apa juga ujian yang datang, kenapa orang tu jatuh? Kenapa orang tu tewas? Sebab matlamat impian dia kecil. Bila kita diri kita sekarang, dengan diri kita yang akan datang, kita kena lihat, kita kena nampak, kita kena betul-betul jelas apa yang kita nak. Sebab antara diri kita sekarang dengan diri kita yang akan datang, satu perkara yang kita kena faham ialah otak kita tidak dapat bezakan antara mimpi dengan realiti. Otak tidak dapat bezakan antara mimpi dengan realiti. Okey, ambil contoh. Kita pernah satu hari kita ni mimpi tentang anjing garang. Kita mimpi. Anjing garang, anjing tu besar, tinggi dia setinggi ini. Lepas tu gigi dia, taring dia tu besar-besar. Kemudian dia kejar kita, anjing hitam, mata merah.
Dia dah terjelil, kemudian dia dah dia kejar kita, lari, dia kejar kita lari, dia kejar kita lari, lagi kuat kita lari, lagi laju dia kejar, tiba-tiba gigi dia dah dekat dengan kaki, pum, kita terjaga. Baik, masa tu jantung kita berdebar tak? Badan kita berpeluh tak? Nafas kita kencang tak? Kan itu mimpi, kenapa mesti nak begitu? Sebab dalam mimpi kita percaya bahawa itu adalah satu realiti. Jadi antara sebab kenapa seseorang itu boleh berjaya dalam hidup dia, dia sudah nampak dirinya yang akan datang, future-nya itu dia dah nampak sekarang dan dia rasa tak boleh duduk diam. Jadi macam mana kita nak cipta satu movie, satu gambaran minda? Ini yang dikatakan law of attraction, law of success. Andrew Carnegie dilahirkan dalam sebuah keluarga yang miskin. Dan kemudian dia menjadi kaya, menjadi berjaya, menjadi bahagia. Dan dia mula cipta satu hukum yang dikata law of success. Dan dia kata apa pada semua orang? Dia kata kalau saya mati 10 kali dan saya lahir 10 kali dalam 10 keluarga yang miskin, saya tetap akan kaya, berjaya dan bahagia. Kenapa? Sebab dia tahu apa itu hukum kejayaan. Law of success, dia tahu, dia faham. Dalam hidup kita ni ada hukum. Hukum graviti. Apa yang kita campak mesti jatuh ke bawah. Hukum kutub utara, dia tak akan berubah. Begitu juga dengan kejayaan, dia ada hukum dia. Yang mana kalau kita ikut, kita follow, kita buat, maka insya-Allah akan jadi. Jadi apa dia hukum kejayaan? Hukum kejayaan kita perlu tetapkan matlamat yang kita nak, impian yang kita nak. Kita kena gambarkan setiap matlamat, setiap impian yang kita nak. Kena gambarkan betul-betul biar jelas dalam pemikiran kita. Biar nampak. Biar bagaikan mimpi. Biar bila kita nampak saja impian kita, kehendak kita itu tadi, kita terus jiwa kita bergoncang, dada kita berdebar. Kita rasa tak sabar. Kita tak boleh tidur. Kita tak boleh duduk diam-diam. Kita mesti nak buat sesuatu. Kita kena bina satu impian yang menggegar jiwa. Satu impian yang menggoncang diri kita. Satu impian bila kita bercakap dengan orang, kita bercakap dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan. Jadi sebab itulah kita kena buat apa yang dikatakan sebagai life scenario. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Pak Hanggil telah pun buat satu buku yang kata My Life Scenario. Kalau anda belum pernah mengisi life scenario ini, saya sarankan ambil masa isi. Sebab apabila anda betul-betul isi life scenario ini, maka anda telah pun lengkap separuh daripada impian anda. Yang lain hanyalah melaksanakannya kerana apa yang telah ditulis itu pastinya dalam kuasa tindakan anda. Baik, kalau kita tengok untuk mencapai kehidupan yang seimbang, to live well, to learn, to love and to give, maka kita boleh buat satu bulatan. Ini namanya wheel of life, iaitu roda kehidupan. Dan kita boleh bahagikan dia kepada 8 bahagian. Dan setiap bahagian ini kita ada ukuran-ukurannya nanti, iaitu kita ada 10 ukuran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan begitu juga di sini, semuanya ada 10. Dan kita mulakan dengan buatkan bulatan-bulatan dulu, sebab ini adalah merupakan impian-impian kita yang kita nak capai dalam hidup kita. Apa yang kita nak capai, impian-impian yang kita nak capai. Sebagai contoh misalnya di sini kita ada impian tentang kesihatan kita. Maka kita letak kesihatan itu di tempat yang paling atas misalnya. Dan kita juga mungkin ada impian untuk rumah kita. Kita nak rumah yang bagaimana, kita ada impian. Kita ada impian untuk kereta kita. Kita ada impian untuk tunai, wang tunai dalam akaun kita, berapa kita ada. Kita juga ada impian untuk ibu bapa kita.
Bagi orang yang masih ada ibu bapa, kita ada impian tentang pendidikan. Sama ada pendidikan itu pendidikan kita ataupun pendidikan untuk anak-anak kita. Dan kita juga ada impian untuk travel. Untuk masa lapang kita nak ke sana ke sini dan sebagainya. Dan kita juga ada impian untuk derma, kerja-kerja volunteer dan sebagainya. Baik, itu adalah apa yang kita ada dalam carta Wheel of Life kita ni. Okey, ni derma dan sebagainya. Baik. Perkara pertama, kita kena sedar di mana kita berada. Okey, kita kena sedar aku ni ada dekat mana sekarang ni. Okey, kesihatan. Contoh kita kata kita berat badan ideal. Contoh misalnya saya, berat badan ideal yang saya nak katalah 65 kilogram. Berapa berat badan saya sekarang? 72 kilogram. Bermakna saya kena turunkan lagi 5-6 kilogram. Maka di situ, kalau itulah kesihatan yang saya nak, maka saya kena tengok daripada ukuran yang ada di sini, di mana saya. Mungkin saya berada di tengah-tengah dari segi kesihatan. Tanda dekat situ. Rumah. Ya, saya sudah ada rumah. Tapi rumah yang saya ada sekarang nilai dia baru 1.3 juta. Dan saya dengar-dengar Crown Master Malaysia beli rumah 3 juta. Tepuklah sikit kan. Korang ni kan, dengar 3 juta macam tak ada apa, 3 juta. Kan? Agaknya, dia kena sebut rumah 10 juta. Kan? Wah, dahsyatlah all the atomian. 3 juta. Tak ada perasaan. Okey. Baik. Jadi katalah rumah saya sekarang, saya nak rumah yang 5 juta. Tapi rumah saya baru 1 juta setengah. Maka saya mungkin berada di sini dari segi rumah. Kan? Kereta. Ya, saya sudah ada kereta. Tapi saya tak mampu nak pakai kereta nilai 1 juta. Yang saya beli kereta baru nilai 1,5 juta. Saya naklah pakai kereta nilai 1,5 juta. Mungkin. Jadi oleh sebab itu, okey, di situ kereta saya dekat sini, dah ada dekat sini. Sumbangan untuk ibu bapa. Bagi mereka yang masih ada ibu bapa. Tapi ayah saya dah tak ada, ayah saya tak ada. Yang ada ibu bapa mertua saya. Okey, tak apa. Ibu bapa mertua juga adalah bagaikan ibu bapa kita sendiri. Maka oleh sebab itu, saya mungkin berimpian, ya, saya bagi ibu bapa saya ni mungkin sebulan RM300, RM500. Sedangkan orang tua itu mungkin perlukan RM3,000 sebulan. Baik, jadi saya sekarang ni mungkin beri pada ibu bapa cuma setakat ini saja kemampuan. Belum lagi mampu, sebagai contoh. Bagaimana pendidikan anak-anak? Pendidikan anak-anak, saya kena pastikan anak-anak saya belajar dan mendapat pendidikan yang terbaik. Pergi ke sekolah yang terbaik dan sebagainya. Dan saya mesti mampu memberikan pendidikan terbaik. Dan satu hari kalau dia nak belajar sampai ke luar negara, saya mesti mampu menyara anak saya, hantar anak saya ke luar negara tanpa ada masalah kewangan. Jadi oleh sebab itu, saya kena lihat bagaimana dengan pendidikan anak-anak. Saya baru setakat mungkin 6 saja. Belum capai 10 lagi. Bagaimana dengan travel? Disebabkan selama ini saya bekerja pagi, petang, siang, malam, angkut air, guna baldi, guna bekas, saya tak pernah ada masa untuk travel. Dan sekarang saya telah terlibat dengan Business Atomy dan saya dapat lihat bahawa saya akan ada masa untuk travel sebab Business Atomy adalah bisnes yang sangat mudah. Dan seperti mana yang kita tahu, 2 tahun kita pandemik, kita kumpul tiket-tiket travel dan saya sekarang ni ada 6 tiket yang belum digunakan. Atomy belum serahkan kepada saya. Seronok ke tak seronok? Seronok ke tak seronok? Happy ke tak happy? Of course. Jadi oleh sebab itu mungkin selama ini saya dekat sini je travel. Okey? Derma. Ada derma tapi sikit-sikit. Dan mungkin selepas ini saya nak derma banyak-banyak. Jadi oleh sebab itu, mungkin derma saya dekat sini. Baru dalam 6 juga. Tunai. Tunai ni ada tapi tak banyak dan banyaknya kena bayar hutang. Komitmen bulanan saya 5-60 ribu sebulan. Dengan bangunan, dengan gaji, dengan segala-galanya. Banyak komitmen. Maknanya tadi tunai tak dapat nak simpan banyak sebab semua banyak bayar hutang. Jadi oleh sebab itu saya kata tunai saya baru 4. Saya nak sampai ke 10 ni. Contohnya. Baik.
Jadi di situ kita sambungkan titik-titik ini. Maka inilah keadaan life scenario saya. Baik, kalau begini keadaan life scenario saya, bermakna hidup saya tidak seimbang. Untuk mencapai kehidupan seimbang, saya kena pastikan semuanya yang saya sasarkan ini berada pada ukuran titik 10 semuanya. Sebab bila semua dapat 10, maka barulah dia menjadi satu roda yang bulat, dan yang bulat itu akan berpusing, bergolek dengan baik. Jadi oleh sebab itu, dalam konsep law of success, kita kena letakkan setiap impian kita tu, kita kena nampak dengan pertamanya sekali, kita kena tanya apa yang kita nak, apa. Yang kedua, kita kena tanya bila kita nak. Dan yang ketiga, kita kena tanya berapa nilai yang kita nak. Apa yang kita nak, sesuatu itu mestilah sesuatu yang besar. Dan apa yang kita nak juga mestilah sesuatu itu jelas. Kita tak boleh kata, oh aku nak jadi kaya. Kaya yang bagaimana kaya? Oh aku nak jadi orang berjaya. Berjaya bagaimana? Orang yang dulu gaji 500, tiba-tiba dapat 5,000, bagi dia mungkin dah kaya. Tetapi bagi kita yang dapat 5,000, kalau dapat 7-8,000, kita rasa biasa-biasa. Jadi oleh sebab itu kita kena jelas apa yang kita nak, berapa yang kita nak, bila kita nak. Bila ni tarikh, kita kena letak tarikhnya, kita kena letak tahunnya, kita kena tahu bila. Dan berapa kita kena nilaikan. Contoh kita nak rumah nilai berapa? Rumah nilai 3 juta, di mana? Rumah yang bagaimana? Berapa keluasannya? Sebab hukum minda, yang saya kata mimpi itu tadi, yang seolah-olah realiti, minda mesti boleh menggambarkannya, boleh memainkannya dengan dalam bentuk filem, supaya bila kita dapat gambarkannya dengan jelas. Sebab kalau kita kata nak rumah besar, kita hanya dapat rumah besar. Tetapi cuba kalau saya kata sekali, nak rumah berada di atas bukit, saiznya 10,000 square feet, kemudian 3 tingkat, ada lift dekat dalam, dan kawasannya cukup luas, boleh 10 kereta parking, nilainya 5 juta. Baik, kita mula boleh membayangkannya. Jadi hukum minda begitu. Jika kita tak nampak, kita tak akan dapat menghasilkannya. Contoh, Thomas Alva Edison adalah pencipta mentol yang pertama. Betul? Baik. Saya nak tanya, berapa tahun yang diambil oleh Thomas Alva Edison untuk cipta mentol? Berapa tahun masa yang diambil? Ada yang tahu? Okey. Berapa ribu kali dia gagal sebelum berjaya cipta mentol? Lebih 10,000 kali. Tetapi yang gagal itu adalah usaha-usaha dia. Dan dia beritahu kepada orang, dia kata, aku bukan gagal, aku telah menemui 10,000 cara yang tidak boleh menyalakan mentol. Nampak bagaimana dia lihat daripada sudut yang positif. Jadi mentol itu sebenarnya sudah menyala dalam minda, dalam fikiran Thomas Alva Edison. Sejak hari pertama dia berfikir akannya. Tak pernah padam. Maknanya tadi dia dah nampak, satu hari, satu masa aku akan cipta mentol yang akan menerangi dunia. Hari pertama sudah tercipta mentol. Cuma mentol itu tercipta dalam fikirannya, belum di alam nyata. Dan dia mengambil lebih 10,000 kali berusaha untuk menjadikannya daripada alam fikiran kepada alam nyata. Bagaimana dengan kita? Kita kata, aku nak jadi sales master, aku nak jadi diamond, shareholder master, star master. Kita jumpa 10 orang tolak, kita dah lembik. Kita tak angkat telefon, call, kan? Kita call satu orang tolak, kita dah mengalah. Kita tak pernah angkat call 10 orang, 100 orang, 1,000 orang, apatah lagi 10,000 orang. Kita tak pernah buat sebegitu. Dan kita pasang cita-cita, aku nak jadi imperial master. Kita ada 32 juta rakyat Malaysia di luar sana yang menanti tentang bisnes ini sampai kepadanya. Jadi kenapa kita perlu berhenti sekarang? Buat sungguh-sungguh.
kejayaan pasti berjaya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena detailkan setiap perkara ini supaya benda ni jadi begitu jelas dalam fikiran kita. Contoh, sekarang kita punya berat badan hanyalah 72 kilo. Okey, kita nak capai 65 kilo. 65 kg itu dalam masa berapa bulan? Dalam masa 3 bulan. Okey, 3 bulan itu bila? Sekarang bulan Mei. Bermakna kita kata bulan Ogos. 2022. Maka berat badan kita adalah 65 kilo. Kemudian rumah. Kita nak rumah. Rumah kita bagaimana? Rumah kita ni, kita kata rumah kita ni, sekarang kita ada harga rumah kita mungkin 1 juta contoh dia. Baik, kita nak duduk di rumah yang bernilai 3 juta. Baik, kena tanya bila kita nak. Oh, kita nak rumah 3 juta ini dalam tempoh masa 4 tahun daripada sekarang. Bermakna kita nak dia pada tahun 2026. Okey, nilai 3 juta. Dan detailkan lagi. Berapa square feet, di mana, bentuk rumah, ada gambar tampal. Okey. Begitu juga dengan kereta. Sekarang kita pakai apa? Oh, kita pakai kereta Jepun. Sekarang akan datang nak pakai kereta apa? Oh, kita nak pakai kereta buatan Jerman misalnya. Apa keretanya? Oh, kita nak pakai kereta, katakanlah kita nak pakai BMW. BMW berapa series? 7 series. Berapa harga? Kita pun letak berapa harga. Dan bila kita nak? Kena letak bila kita nak. Dan bila kita dah letak bila kita nak dan sebagainya. Dan akhirnya, kita dapat lihat dengan jelas apa kita nak. Jadi semua ni kena diisi. Derma berapa, derma nak dibagi setiap bulan kepada ibu bapa, nak bagi berapa, bila nak bagi dan sebagainya. Ya, travel nak pergi mana, nak beli nak naik tiket kapal terbang, kalau tiket kapal terbang kelas bisnes misalnya, nak pergi ke mana, berapa kos dia, berapa lama nak travel dan sebagainya. Semua ni perlu diisi. Tunai nak berapa? Nak 1 juta, nak 4 juta tunai misalnya kerana jadi Imperial Master. Bila nak dapat 4 juta tunai, mungkin nak dapat 4 juta tunai ini 7 tahun daripada sekarang misalnya nak dapat 4 juta. Maka kita kena isi. Bila tarikhnya? Baik, semua ni bila dah lengkap, semua ni kita kena duduk, kita kena bayangkan, kita kena gambarkan, kita kena buat satu movie, kita kena ceritakan, biar semua itu masuk dalam diri kita. Betul-betul hadam, kita nampak satu kehidupan yang akan datang menjadi realiti sekarang. Dan kita kena yakin yang kita buat ini namanya create the vision. Tetapi kalau create the vision, if you have no faith, you will not get it. You create the vision, fine. But do you really believe it? Sebab itu, follow the faith. Percaya sebelum berjaya. Nampak sebelum dapat. Supaya kita mula bila kita dah tahu, okey, semua ni yang kita nak ni bermakna pendapatan kita. Contoh kalau nak merealisasikan impian ini, aku kena ada tidak kurang daripada 30,000 sebulan sebagai contoh. Baru otak kita bergerak. Kalau 30,000 sebulan, sekurang-kurangnya aku kena menjadi seorang Auto Shareros Master, kena jadi Star Master. Dan bila kita nak jadi Star Master, kita mula buat jadual kita. Dalam buku Life Scenario ada bila kita nak dapat naik mastership dari satu mastership ke satu mastership. Sebab apa? Sebab kita dah nampak berapa income yang kita perlu untuk capaikan yang menjadi satu kenyataan. Maka kita nampak bagaimana nak 30,000 itu. Dan seterusnya kita kena tahu pecahkan lagi kepada apa yang kita perlu lakukan untuk merealisasikan impian itu. Berapa orang kita nak kena jumpa, berapa panggilan yang kita nak kena buat, berapa posting di media sosial yang kita kena nak lakukan, berapa kali meeting yang kita kena ada setiap minggu. Kita kena mengetahui tentang produk. Baik, saya nak beritahu kepada rakan-rakan Atomian semua. Di luar sana, ada syarikat yang hanya jual skincare sahaja. Tetapi dia berjaya melahirkan leader-leader yang mempunyai pendapatan yang lumayan. Ada tak? Ada syarikat
yang dia jual produk spirulina sahaja. Tetapi dia berjaya melahirkan ramai orang yang mempunyai pendapatan yang lumayan. Ada atau tidak? Ada syarikat dia jual hanya bird nest sahaja, sarang burung saja. Tak ada benda lain, sarang burung saja dia jual. Tetapi dia berjaya menjadi jutawan. Ada ke tidak? Ada syarikat yang jual pemakanan soya untuk diet, untuk kuruskan badan. Tak ada benda lain, makan soya, minum soya saja. Dan akhirnya dia berjaya melahirkan ramai leader yang mempunyai pendapatan yang lumayan. Ada ataupun tidak? Dan di Atomy kita ada semua produk itu. Kita ada skincare, kita ada spirulina, kita ada bird nest, kita ada soy seed, kita ada macam-macam. Don't tell me yang kita tidak boleh berjaya dalam Atomy. Malah selepas ini, anda dan saya, kita sama-sama, kita letupkan Atomy di Malaysia dan kita jadikan Atomy Malaysia adalah Atomy nombor 1 di peringkat dunia. Adakah anda bersedia? Adakah anda bersedia? Adakah anda bersedia? Aja. Baik. Jadi itulah sahaja perkongsian yang dapat saya lakukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Star Master Dr. Tengku Azmadi Lagu satu kali. Thank you for his powerful sharing. Wow, it's really great. Setting goals put us in a clear direction to achieve it.